Konsep asas perkahwinan dalam Islam. Pengertian perkahwinan dari segi bahasa, percantuman dan perhimpunan. Dari segi istilah, akad mengharuskan persetubuhan suami isteri yang dibenarkan syarak. Dalil pensyariatan perkahwinan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Artinya, maka berkahwin dengan perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Hukum perkahwinan. Yang pertama, sunat jika berkemampuan melaksanakan tanggungjawab dalam perkahwinan, mempunyai keinginan berkahwin dan yakin tidak akan melakukan zina jika tidak berkahwin. Yang kedua, wajib jika berkemampuan melaksanakan tanggungjawab dalam perkahwinan, mempunyai keinginan berkahwin dan yakin akan melakukan zina jika tidak berkahwin. Yang ketiga, harus jika berkemampuan melaksanakan tanggungjawab dalam perkahwinan, mempunyai keinginan sederhana untuk berkahwin dan yakin tidak akan melakukan zina jika tidak berkahwin. Yang keempat, makruh jika tidak berkemampuan melaksanakan tanggungjawab dalam perkahwinan disebabkan miskin, terlalu tua atau berpenyakit. Dan akhir sekali, haram jika berkahwin dengan tujuan untuk menzalimi dan memudaratkan isteri. Wanita haram dikahwini selama-lamanya. Pertama, keturunan, ibu, nenek dan ke atas, anak perempuan, cucu dan ke bawah, adik-beradik perempuan kandung, seibu atau sebapa sahaja. Kedua, persemandaan, ibu tiri, iaitu isteri bapa, isteri datuk, nenek tiri dan ke atas, menantu, iaitu isteri anak, isteri cucu dan ke bawah, dan mentua, iaitu ibu isteri, nenek isteri dan ke atas. Yang ketiga, penyusuan, ibu susuan, nenek susuan dan ke atas, adik-beradik susuan, anak perempuan kepada adik-beradik susuan, adik-beradik perempuan bapa atau ibu susuan. Perempuan haram dikahwini sementara waktu. Pertama, mengahwini wanita bukan Islam dan bukan ahli kitab sehinggalah dia memeluk Islam. Kedua, menghimpunkan isteri dengan ibu saudaranya atau cucunya. Yang ketiga, menghimpunkan lebih daripada 4 orang isteri dalam satu masa. Dan menghimpunkan isteri dengan adik-beradik perempuan termasuklah adik-beradik susuan. Rukun perkahwinan. Pertama, lelaki iaitu suami mestilah hanya dikahwini oleh bakal isteri. Mestilah orang tertentu dan tidak berada dalam ihram haji atau umrah. Kedua, perempuan iaitu isteri mestilah hanya dikahwini oleh bakal suami, mestilah orang yang tertentu dan tidak berada dalam ihram haji atau umrah. Yang ketiga, wali, Islam, adil, lelaki dan baligh. Yang keempat, 2 orang saksi, Islam, adil, lelaki, mempunyai penglihatan dan pendengaran yang baik, baligh dan berakal. Dan yang kelima, sirah, iaitu lafaz ijab dan qabul, menggunakan lafaz kahwin atau nikah sahaja. Lafaz kahwin atau nikah disebut dengan jelas dan akad tidak dibataskan dengan tempoh masa tertentu. Susunan keutamaan wali. Pertama, bapa. Kedua, datuk sebelah bapa. Ketiga, adik-beradik lelaki kandung. Keempat, adik-beradik lelaki sebapa. Kelima, anak saudara, iaitu anak lelaki kepada adik-beradik lelaki kandung. Keenam, anak saudara, iaitu anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Yang ketujuh, bapa saudara, iaitu adik-beradik lelaki kandung bapa. Yang kedelapan, bapa saudara, iaitu adik-beradik lelaki kandung sebapa dengan sebapa. Yang kesembilan, sepupu, iaitu anak lelaki kepada adik-beradik lelaki kandung bapa. Yang ke-10, sepupu, iaitu anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa dengan bapa. Dan yang ke-11, hakim atau sultan dan juga orang yang dilantik olehnya. Jenis-jenis wali. Wali mujbir, iaitu wali yang berhak mengahwinkan anak gadis tanpa izinnya, iaitu bapa dan datuk sebelah bapa sahaja. Rasulullah menggalakkan keizinan anak gadis diminta terlebih dahulu sebelum dikahwinkan. Syarat sah perkahwinan tanpa pengetahuan anak gadis ialah: pertama, tiada permusuhan antara wali dengan anak gadis tersebut. Kedua, suami yang dikahwininya mestilah sekufu dan suami mampu menyerahkan mahar dengan segera.
Wali ghairul mujbir iaitu kesemua wali selain bapa dan datuk sebelah bapa yang tidak boleh mengahwinkan anak gadis tanpa izinnya. Bagi janda, semua wali termasuk bapa dan datuk tidak boleh mengahwinkannya tanpa izin. Persediaan perkahwinan mengikut syarak. Pertama, konsep hitbah. Hitbah bermaksud permintaan daripada pihak lelaki kepada pihak perempuan atau walinya supaya mengahwininya sama ada secara langsung atau melalui wakil. Yang kedua, syarat hitbah iaitu perempuan yang dipinang mestilah halal untuk dikahwini dan perempuan yang dipinang mestilah bukan tunangan orang lain. Dan yang ketiga, melihat bakal tunang disunatkan bagi lelaki yang ingin meminang seseorang. Pengertian mahar. Mahar ialah pemberian yang diwajibkan ke atas suami kepada isteri disebabkan akad perkahwinan. Hukum-hukum mahar ialah: pertama, ia bukan rukun nikah tetapi wajib diberikan setelah sempurna akad perkahwinan. Yang kedua, mahar hak milik isteri seorang sahaja. Yang ketiga, tiada had minimum atau maksimum bagi mahar. Yang keempat, boleh berbentuk harta, benda atau sesuatu yang manfaat. Yang kelima, sunat menyebut kadarnya dalam akad. Yang keenam, tidak wajib diberikan sebelum akad, boleh diberikan setelah akad atau setelah persetubuhan. Dalil kewajipan memberi mahar. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Artinya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin iaitu mahar mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian, jika mereka dengan kerelaan hati memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah pemberian itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Berdasarkan ayat ini, ulama telah bersepakat bahawa mahar wajib diberikan oleh suami kepada isteri setelah akad perkahwinan. Hikmah pemberian mahar. Yang pertama, menzahirkan kesungguhan suami untuk mendirikan rumah tangga dengan isteri. Yang kedua, menzahirkan kegembiraan suami dengan kehadiran seorang isteri. Yang ketiga, menunjukkan kesediaan untuk menggalas tanggungjawab dalam rumah tangga. Yang keempat, memuliakan dan mengangkat taraf perempuan dengan tidak membebankannya untuk mencari harta. Jenis-jenis mahar. Terdapat dua jenis mahar iaitu mahar musamma dan mahar misli. Mahar musamma ialah mahar yang telah disebut dalam akad dan telah dipersetujui bersama oleh semua pihak. Manakala mahar misli, mahar yang ditentukan berdasarkan kaum kerabat isteri dan berdasarkan sifat-sifat isteri sama ada masih gadis atau tidak, kecantikan, tahap pendidikan dan kedudukannya dalam masyarakat. Keadaan yang mewajibkan mahar misli. Yang pertama, telah berlaku persetubuhan bagi akad perkahwinan yang rosak. Contoh, perkahwinan yang tidak cukup rukun dan syarat seperti tiada wali dan saksi. Yang kedua, berlaku pertelingkahan antara suami dan isteri setelah akad mengenai jumlah mahar yang sepatutnya diberikan. Yang ketiga, mahar yang diberikan ialah mahar yang tidak sah. Contoh, benda-benda diharamkan oleh syarak atau benda yang telah dimiliki oleh orang lain. Seterusnya ialah walimatul urus. Pengertian bagi walimatul urus dari segi bahasa ialah berhimpun. Dari segi istilah, jamuan makan yang diadakan bagi menzahirkan kegembiraan atas akad perkahwinan. Hukum bagi mengadakan walimatul urus ialah sunat muakkad. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athar sufrah. Qala ma hadha? Qala inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min zahab. Qala barakallahu lak awlim walau bisyah. Artinya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW telah melihat kesan warna kuning iaitu sejenis wangian berwarna kuning pada Abdurrahman bin Auf. Lantas baginda bertanya, apakah ini? Abdurrahman menjawab,
aku telah mengahwini seorang wanita dengan mahar emas seberat biji kurma. Baginda berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatimu. Adakanlah kenduri walaupun dengan seekor biri-biri. Riwayat Al-Bukhari. Hikmah walimatul urus. Pertama, membezakan antara perkahwinan dan penzinaan. Yang kedua, menzahirkan rasa kegembiraan atas akad perkahwinan. Yang ketiga, mengelakkan fitnah dan salah sangka. Yang keempat, mengeratkan hubungan silaturahim. Yang kelima, memupuk semangat kerjasama. Yang keenam, menambah keberkatan kepada kedua-dua pengantin baru melalui doa yang diucapkan oleh para tetamu. Dan yang terakhir, menzahirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Bentuk-bentuk walimah yang digalakkan. Yang pertama, diadakan dengan sederhana tanpa menyebabkan bebanan hutang. Yang kedua, diadakan dengan niat untuk bersedekah dan menzahirkan rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, bertujuan untuk merapatkan hubungan antara anggota masyarakat dengan kaum kerabat. Yang terakhir, tiada perkara mungkar dan maksiat berlaku ketika majlis berlangsung. Bagi bentuk-bentuk walimah yang dilarang ialah diadakan dengan bermewah-mewahan sehingga berlaku pembaziran dan menyebabkan bebanan hutang yang besar. Seterusnya, diadakan dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk kemewahan kepada para tetamu. Selepas itu, berlaku perkara maksiat seperti percampuran bebas antara lelaki dan perempuan dan pendedahan aurat. Yang terakhir, wujud perkara yang mungkar dan melalaikan sehingga kewajipan agama seperti solat ditinggalkan. Yang terakhir ialah poligami. Pengertian bagi poligami ialah perkahwinan lebih daripada satu isteri pada satu masa. Hukum bagi poligami ialah harus tetapi berubah mengikut keadaan. Yang pertama, hukum sunat. Jika lelaki itu tidak mencukupi baginya seorang isteri atas faktor sakit, tidak melahirkan anak dan yakin berlaku adil. Yang kedua, hukum menjadi makruh jika syak untuk berlaku adil dan tidak ingin beristeri lebih. Yang ketiga, hukum menjadi haram jika tidak dapat berlaku adil, faktor kefakiran, lemah atau sakit bagi seorang suami. Syarat keharusan berpoligami. Yang pertama, suami perlulah mempunyai kesihatan tubuh badan untuk menguruskan tanggungjawab keluarga. Yang kedua, berkemampuan untuk beri nafkah dan keperluan keluarga. Yang ketiga, mampu berlaku adil terhadap semua isteri dari sudut giliran, nafkah dan pergaulan. Dan yang terakhir, tidak lebih daripada 4 isteri pada satu masa. Hikmah berpoligami. Yang pertama, menjauhkan diri daripada zina. Yang kedua, mengurangkan masalah sosial dan penzinaan. Yang ketiga, dapat membantu golongan yang memerlukan seperti ibu tunggal dan anaknya. Yang keempat, mengurangkan jumlah perempuan yang tidak berkahwin. Yang kelima, memberi peluang kepada suami untuk mendapatkan zuriat. Dan yang terakhir, meluaskan hubungan kekeluargaan. Tanggungjawab dan hak bersama dalam rumah tangga. Hak bersama. Halal berseronok-seronok antara suami isteri tanpa menyalahi syarak. Yang kedua, berhak mendapat harta sepencarian. Yang ketiga, berhak mendapat harta pusaka jika berlaku kematian sama ada suami atau isteri. Tanggungjawab bersama pula, tidak menyakiti antara satu sama lain. Yang kedua, menjaga keharmonian rumah tangga dan tingkah laku. Yang ketiga, mendidik anak dengan ajaran Islam sehingga menjadi anak yang soleh. Yang keempat, saling membantu menguruskan rumah tangga dan anak-anak. Dan yang terakhir, menghormati keluarga kedua-dua belah pihak. Tanggungjawab bagi suami. Yang pertama, memberikan mahar yang telah diwajibkan oleh syarak kepada isteri. Yang kedua, memberi nafkah yang mencukupi dengan menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian dan keperluan harian isteri berdasarkan kemampuan suami. Yang ketiga, melakukan pergaulan yang baik dengan tidak mengasari, menyakiti, menghina, memarahi tanpa sebab dan berdendam terhadap isteri. Yang keempat, memberikan giliran dan nafkah secara adil jika suami beristeri lebih daripada seorang. Seterusnya, mendidik isteri dengan ajaran Islam.
Seterusnya, memberikan hak isteri dengan segera dan sempurna. Dan yang terakhir, tidak menzalimi dan melakukan perbuatan yang memudaratkan isteri. Bagi tanggungjawab isteri, yang pertama, melayani suami. Yang kedua, mendengar nasihat dan mentaati suami dalam perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Yang ketiga, beramanah terhadap suami dengan menjaga maruah diri dan harta benda suami. Yang keempat, bergaul secara baik dan mengasihi suami. Dan kelima, tidak mengizinkan orang yang tidak disukai suami untuk masuk rumah. Meminta izin suami jika hendak keluar dari rumah. Dan yang terakhir, meredai dan menghargai tanggungjawab serta pemberian suami. Kepentingan perkahwinan menurut syarak. Yang pertama, dapat memenuhi tuntutan fitrah manusia yang memerlukan pasangan. Yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan terdidik dengan ajaran Islam. Yang ketiga, mewujudkan kedamaian jiwa dan rohani kepada suami dan isteri. Yang keempat, membendung keruntuhan akhlak seperti pergaulan bebas dan zina. Yang kelima, membentuk generasi umat Islam yang sejahtera. Keenam, meluaskan lingkungan kekeluargaan antara umat Islam. Dan yang terakhir, membina semangat kerjasama antara suami dan isteri untuk menguruskan rumah tangga.